Selamat sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan kami. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan tokoh falsafah kami iaitu Plato. Ini adalah ahli kumpulan kami. Plato merupakan seorang ahli falsafah Yunani yang sangat berpengaruh, murid kepada Socrates dan guru kepada Aristotle. Beliau telah dilahirkan pada tahun 428 BC di Athens dalam sebuah keluarga aristokrasi yang terkenal. Beliau juga telah bercita-cita untuk menceburkan diri dalam dunia politik. Hal ini telah disebutkan dalam buku beliau, Epistel 7, muka surat 324 hingga 326. Dari aspek sejarah pula, Plato telah muncul apabila Athens menempuhi jalan kemerosotan setelah mencapai kedudukan cemerlang di dalam segala aspek. Kekejaman yang berlaku kepada guru beliau iaitu Socrates merupakan titik tolak dalam kehidupan Plato. Socrates telah dihukum mati kerana didakwa sebagai seorang yang mengkhianati golongan muda. Menurut C.L. Raper, kematian Socrates telah menukar sejarah dan pemikiran Plato. Plato merupakan penulis karya The Republic. Plato telah meneruskan falsafah Socrates dengan mengajar dan mendidik pemuda Athens. Di sinilah Plato telah mengajar dan menulis falsafah untuk para pelajarnya sejak berusia 40 tahun sehingga nafas terakhir beliau dalam usia 80 tahun di sebuah institusi ilmu bernama Akademi yang didirikan oleh Plato. Falsafah ini masih digunakan sehingga hari ini dalam pelbagai bidang. Epistemologi merupakan sumbangan falsafah yang paling penting oleh Plato yang terdiri daripada teori pengetahuan dan teori formal. Teori pengetahuan merupakan ilmu yang wujud di indera atau fikiran seseorang dan bukan persepsi tambahan atau perkara yang ditokok tambah. Plato juga telah menentang para sofis dengan menyatakan kebenaran merupakan tujuan yang tepat bagi falsafah. Oleh itu, beliau menyimpulkan bahawa pengetahuan sejati telah pun wujud sebelum dalam jiwa seseorang dan diselimuti oleh persepsi mereka tentang realiti. Teori kedua ialah teori formal, iaitu dunia pendapat dan dunia pengetahuan yang sering berkait rapat antara satu sama lain. Plato telah menyimpulkan bahawa dunia pendapat merupakan dunia yang nyata, manakala dunia akal adalah pengetahuan sejati. Beliau juga telah menyumbangkan dalam aspek seni yang dapat dibahagikan kepada 3 pandangan. Sumbangan pertama ialah seni asal tiruan alam seperti catan, lukis, arca, muzik, puisi dan drama. Plato menyatakan bahawa seni adalah refleksi kepada kehidupan yang realiti. Orang yang meniru alam dikategorikan sebagai penganut fahaman realisme. Plato melihat peniruan ini sebagai sesuatu yang mendatangkan kesan negatif. Oleh itu, artis yang meniru alam ini perlu meniru dengan tepat. Sumbangan kedua dalam aspek seni adalah seni mempengaruhi masyarakat mencari kebenaran. Plato menyadari bahawa seni mempengaruhi masyarakat pada tingkat yang tertentu serta artis membawa implikasi secara langsung kepada khaliat masyarakat dalam mencari kebenaran. Menurut beliau, terdapat 3 tahap pengetahuan realiti dalam menghasilkan karya seni. Tahap pertama ialah kebenaran, tahap kedua merupakan kemahiran, manakala tahap ketiga adalah hasil karya seni. Selain itu, seni dalam psikologi merupakan sumbangan ketiga dalam bidang seni. Plato menganggap seni sebagai sesuatu yang bahaya kerana sifatnya yang tidak rasional dan beremosi serta tidak dapat memimpin khaliat masyarakat ke arah berfikiran rasional. Oleh itu, seni dikategorikan sebagai sumber pandangan dan kesedaran yang tidak dapat dipecahkan melalui bahasa, namun dapat membantu masyarakat melihat dunia daripada pandangan baru dari yang sebelumnya. Konsep keadilan merupakan antara sumbangan Plato yang paling terkenal dan berpengaruh di dunia dalam bidang falsafah dan politik. Komuniti yang baik adalah masyarakat yang mematuhi 4 prinsip Kristen kardinal iaitu kebijaksanaan, keberanian, kesopanan dan keadilan. Menurut beliau, keadilan merupakan prinsip yang paling penting antara keempat-empat prinsip tersebut.
Plato berteori bahawa individu yang bersikap adil akan menjalankan tugas yang telah diamanahkan kepada mereka secara semula jadi tanpa mengganggu aktiviti orang lain. Selain itu, beliau membahagikan masyarakat kepada 3 kelas iaitu produktif, pelindung dan pemerintahan. Beliau mempercayai bahawa setiap individu mempunyai kemahiran atau kemampuan semula jadi dan sifat yang berbeza. Hal ini dapat digabungkan untuk memenuhi keperluan seluruh masyarakat. Beliau telah menentukan fungsi setiap kelas yang terdapat dalam masyarakat. Antara kelas tersebut ialah kelas produktif, iaitu individu yang terdorong dalam menghasilkan barang seperti petani, peniaga dan artisan. Selain itu, kelas pelindung iaitu individu yang mementingkan perlindungan, bertindak sebagai penjaga dan boleh dipercayai seperti tentera dan pahlawan. Akhir sekali, kelas pemerintahan yang terdiri daripada individu yang mengutamakan elemen akal, iaitu penguasa atau cendekiawan yang pintar, arif, adil, pandai mengawal diri dan mengejar kecerdasan. Sumbangan yang seterusnya ialah dalam bidang aksiologi yang merangkumi estetika dan etika. Dalam bidang estetika, teori komunisme dianggap sebagai salah satu instrumen penyatuan bagi menjejaskan pengaruh keluarga dan harta benda terhadap orang yang memegang jawatan awam. Tujuan teori komunisme adalah untuk menghapuskan institusi harta benda dan keluarga di antara kelas yang berkuasa agar mereka tidak boleh didaswa serta sentiasa berdedikasi dalam pemerintahan. Sumbangan ini juga merangkumi pewaris bagi golongan penjaga yang mempunyai kuasa dalam bidang politik. Hal ini telah menyumbang kepada pemilikan masa hadapan yang cerah oleh golongan bawaan. Tambahan pula, beliau meneruskan pemikiran Socrates iaitu virtue is knowledge yang kemudian dikembangkan menurut pemikiran Plato. Beliau berpendapat bahawa negara ideal adalah negara yang mengikuti prinsip yang mementingkan kebajikan iaitu pengetahuan. Sebarang perkara yang dilakukan atas nama negara haruslah hanya dengan tujuan untuk mencapai kebajikan semata-matanya. Inilah yang merupakan titik permulaan bagi pendirian sekolah dan pusat ilmuwan oleh Plato dalam mencapai kebajikan. Dengan ini, lahirnya sumbangan Plato dalam bidang etika iaitu pendidikan. Dalam karya The Republic, Plato telah menyatakan bahawa selepas faktor keadilan, pendidikan dianggap sebagai faktor kedua dalam mewujudkan negara yang ideal. Fungsi pendidikan adalah untuk menentukan kemampuan setiap individu dalam melakukan sesuatu. Kurikulum Plato dipilih dengan teliti agar merangkumi latihan untuk semangat seperti muzik dan latihan untuk badan seperti gimnastik. Selain itu, Plato mencanangkan pendidikan yang setara untuk lelaki dan wanita berdasarkan kemampuan mereka untuk belajar. Program pendidikan dibahagi kepada 2 bahagian iaitu pendidikan intelektual dan pendidikan moral. Melalui pendidikan moral, pelajar-pelajar akan diajar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik dan mengelakkan diri daripada perkara yang buruk. Sumbangan seterusnya ialah beliau mendirikan sekolah falsafah pertama iaitu The Academy dengan perintah yang jelas dan organisasi tertentu. Pertubuhan sekolah ini telah melahirkan individu yang berilmu yang telah mencurahkan bakti terhadap kemajuan negara. Akademi ini dianggap sebagai kolej utama di Eropah dan menarik para sarjana seperti Eudoxus dan Theocritus, kedua-duanya ialah ahli matematik, serta Aristoteles iaitu seorang ahli falsafah. Pendirian akademi ini secara tidak langsung telah menyumbang kepada subjek matematik. Walaupun Plato bukan seorang ahli matematik, beliau merupakan antara pelindung penting subjek ini di Yunani zaman purba. Secara khususnya, beliau yakin bahawa geometri adalah cara untuk memahami alam semesta. Kursus pertama akan dilaksanakan selama 10 tahun di akademi yang merangkumi kajian geometri, astronomi dan fizik. Hal ini telah menyebabkan Plato digambarkan sebagai pengeluar ahli matematik. Sumbangan yang diterkai oleh Plato ialah dialektik. Komitmen tinggi Plato terhadap logik dan penalaran yang sangat mendalam telah menyumbang kepada beliau menggunakan strategi wacana untuk meneroka idea-idea falsafah. Sebahagian besar wacana Plato berbentuk pertukaran antara Socrates dan pelbagai watak lain. Teknik ini menjamin pemeriksaan menyeluruh bagi setiap idea dan masih digunakan dalam wacana falsafah hari ini. Sumbangan Plato terhadap perkembangan tamadun dunia ialah beliau dapat menerapkan konsep keadilan dalam aspek politik. The Republic Dialog Socratic telah
telah meneroka konsep keadilan. Konsep tersebut digunakan dalam mendapatkan peluang maupun keperluan asas yang setara tanpa mengganggu aktiviti orang lain. Impaknya, konsep keadilan telah meningkatkan produktiviti dan keyakinan masyarakat. Orang yang dilayan dengan adil dan mempunyai peluang yang sama mampu menyumbang secara sosial dan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan dan kemakmuran negara. Sumbangan ini telah berkembang selama beberapa dekad dan sekarang kita akan mendengar istilah keadilan dalam perbincangan mengenai jantina, bangsa dan juga persekitaran. Seterusnya, Plato telah menyumbangkan dalam aspek seni dengan berteori bahawa seni merupakan refleksi kepada kehidupan yang realiti. Teori yang dapat dijumpai dalam dialog The Republic mengatakan bahawa seni akan membawa seseorang lebih jauh daripada kebenaran dan menuju kepada ilusi kerana seni meniru benda-benda fizikal. Berdasarkan teori ini, beliau merumuskan bahawa karya seni adalah hiburan terbaik dan juga merupakan khayalan yang berbahaya. Beliau sedar bahawa seni seperti puisi, drama, muzik, lukisan dan tarian membangkitkan emosi yang akan mempengaruhi tingkah laku dan juga watak kita. Perkara ini telah menyumbangkan kepada kesan monumental terhadap budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Sepanjang kewujudan manusia, seni telah menjadi alat penting dalam mengukur kecanggihan budaya dan mencatat sejarah. Sebelum bahasa dan perkataan bertulis dikembangkan, manusia berkongsi kehidupan dan kisah mereka melalui seni serta meninggalkan artifak dan pembinaan budaya yang masih ada hingga kini. Melalui seni budaya ini, kita memperoleh pandangan yang lebih mendalam mengenai sejarah budaya tersebut. Pada hari ini, dunia amat sukar dibayangkan tanpa seni. Hal ini kerana dunia tanpa seni akan menjadi sangat sunyi, tidak bermakna dan membosankan serta menghilangkan semangat kreativiti dan imajinasi yang kita miliki sebagai manusia. Oleh itu, sumbangan ini boleh dianggap sebagai titik mula dalam ekspresi kreatif idea dan imajinasi seseorang. Peribahasa badan cergas otak cerdas dapat dikait rapat terhadap sumbangan Plato dalam aspek pendidikan. Secara ringkasnya, kurikulum Plato merangkumi kesihatan mental dan fizikal serta kebebasan untuk menimba ilmu tanpa mengira jantina seseorang individu. Sumbangan ini telah memberi banyak impak yang positif terhadap individu, masyarakat serta negara dalam era modernisasi ini. Melalui pendidikan, seseorang individu memperolehi dan mengekalkan kualiti kehidupan, menonjolkan potensi atau kemampuan seseorang individu serta berupaya membina keyakinan diri untuk berhadapan dengan dunia. Selain itu, pendidikan dapat menunjukkan individu jalan ke arah penyempurnaan diri dan meluaskan pandangan serta pemikiran individu kepada dunia tanpa sempadan. Pendidikan juga telah memberikan impak kepada rakyat. Rakyat yang mendapat kebebasan untuk berpendidikan dapat melahirkan banyak tenaga pakar di negara ini. Golongan pendidik ini pasti dapat membimbing generasi muda untuk menjadi rakyat yang berpengetahuan dan berkemahiran. Sehubungan dengan itu, pemimpin yang cemerlang dilahirkan ini dapat membuat pertimbangan yang rasional semasa membuat sebarang keputusan yang penting. Secara spesifik, pendidikan juga telah menyumbangkan kepada Malaysia untuk menjadi sebagai hub atau pusat pendidikan. Hub pendidikan serantau dapat memajukan negara kita setanding dengan negara maju yang lain. Ini secara tidak langsung dapat menjadikan sesebuah negara itu diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara lain. Impaknya, pendidikan berkualiti sangat efektif bagi menentang kemiskinan, membina demokrasi serta membentuk masyarakat yang sejahtera. Sumbangan Plato yang lain dalam pendidikan ialah pertubuhan sebuah sekolah yang dinamakan sebagai The Platonic Academy of Athens ataupun The Academy. Pendirian sekolah serta universiti di merata-rata tempat yang bahkan cendawan tumbuh selepas hujan membuktikan bahawa sumbangan Plato telah memberi kesan kepada pembangunan tamadun kita. Plato juga telah memperkenalkan pembahagian tenaga kerja pada zaman beliau. Sumbangan ini telah lahir daripada buah fikiran Plato yang berpendapat bahawa individu mempunyai kemahiran atau kemampuan semula jadi dan sifat yang berbeza. Ini dapat digabungkan untuk memenuhi keperluan seluruh masyarakat. Pengususan kerja ini telah dipraktikkan pada zaman kini dalam membangunkan sesebuah negara yang stabil. Pengususan kerja menjamin keberkesanan serta kelancaran dalam sesuatu kerja dan secara tidak langsung membantu mencapai objektif yang disasarkan. Pengususan kerja yang bermula daripada peringkat kecil kemudiannya berkembang menjadi sumbangan yang amat ternilai dalam pembentukan negara. Ini kerana pengususan kerja dalam peringkat organisasi menyebabkan penghasilan usaha yang produktif dalam profession masing-masing, manakala pengususan dalam profession dapat menyumbang pelbagai idea kepada pembangunan ekonomi negara. Hakikatnya, pengususan kerja telah melahirkan masyarakat yang berganding bahu dalam pembangunan sesebuah negara.
Secara keseluruhannya, Plato telah memberikan impak yang tinggi dan efektif bukan sahaja dalam tamadun Yunani tetapi juga kepada seluruh dunia. Tulisan The Republic telah menjadi pembuka mata kepada setiap individu dalam pelbagai aspek serta mengupas pelbagai pendapat dalam falsafah. Sumbangan Plato saling berkait rapat antara satu sama lain. Sebagai contoh, sumbangan Plato dalam bidang pendidikan, subjek matematik dan pendirian The Academy telah melahirkan generasi bijak pandai yang menjadi tonggak utama dalam kemajuan negara. Akhirnya, Plato telah berjaya memenuhi matlamannya dan meneruskan falsafah melalui muridnya Aristotle. Beliau mengambil nafas terakhir dengan meninggalkan pengaruh beliau yang masih kuat sehingga hari ini kepada kita. Ini merupakan salah satu petikan Plato. Orang bijak berbicara kerana mereka mempunyai sesuatu untuk dibicarakan. Orang bodoh berbicara kerana mereka ingin mengatakan sesuatu. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.